Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan bin Yahya berserta dua orang lagi rakan saya, Muhammad Khairul Azmi bin Syahrin dan Muhammad Naim bin Cik Wan, ingin membentangkan suatu tajuk yang telah diberikan kepada kami, iaitu sejarah perkembangan dan pengaruh Islam terhadap tamadun Cina. Untuk pengenalan, tamadun Cina ataupun dikenali sebagai tamadun Huanghu telah bermula di lembah Huanghu yang berdekatan dengan sungai Huanghu ataupun Sungai Kuning. Sepanjang perkembangan tamadun ini, tamadun Cina telah menjalani 3 zaman berbeza, iaitu zaman pembinaan, zaman peralihan dan zaman moden. Pada zaman pembinaan, telah wujudnya sistem pemerintahan mengikut dinasti, sistem politik monarki ataupun sistem pemerintahan beraja, serta permulaan kepada era feudalisme. Dinasti Zhou adalah dinasti yang terawal di tamadun Cina, serta tamadun yang mengalami zaman pembinaan. Pada zaman peralihan, zaman peralihan bermula semasa zaman pemerintahan dinasti Song. Pada zaman ini telah berlakunya pencerobohan penjajah Mongol ke atas tamadun Cina. Kesan daripada itu, mereka telah berjaya menakluk bahagian utara Cina. Lalu pemimpin Mongol iaitu Kublai Khan telah menubuhkan dinasti Yuan. Dinasti ini tidak disenangi oleh masyarakat Cina kerana diketuai oleh kuasa asing. Oleh itu, terdapat usaha pergulingan dinasti ini yang telah dilakukan oleh sekumpulan petani yang diketuai oleh Zhu Yuanzhang untuk menggulingkan zaman pemerintahan kuasa asing. Beliau telah menubuhkan suatu dinasti iaitu dinasti Ming sebagai usaha untuk memulihkan kembali kuasa bangsa Han. Zaman yang ketiga ialah zaman moden. Zaman ini berlaku semasa dinasti Ming. Dinasti Ming telah dikalahkan oleh kuasa barat dalam suatu peperangan iaitu Perang Candu. Akibat daripada ini telah tersebarnya pengaruh barat serta ideologi komunis kepada semua masyarakat Cina. Kesan daripada tersebarnya pengaruh tersebut, amalan-amalan dan nilai-nilai tradisional masyarakat Cina telah pun diketepikan. Enam faktor yang telah menyumbang kepada perkembangan tamadun Cina. Faktor yang pertama ialah faktor alam sekitar. Tamadun Cina mempunyai tanah yang subur serta keadaan geografi yang sesuai untuk penanaman bijirin dan sawah padi. Hal ini menunjukkan kepada asas kepada peradaban pertanian di tamadun Cina. Yang kedua, bahasa dan sistem tulisan. Faktor ini menjadi faktor perpaduan antara masyarakat Cina kerana walaupun mereka mempunyai dialek yang berbeza, tetapi mereka hanya mempunyai satu sistem tulisan sahaja. Yang ketiga, pembentukan bangsa Tionghoa. Masyarakat Cina yang berbilang kaum telah menjalinkan kerjasama antara mereka sepanjang peredaran zaman, lalu membentuk sebuah kaum, sebuah bangsa yang bersatu padu iaitu bangsa Tionghoa. Yang keempat, fahaman dan kepercayaan. Masyarakat Cina mempunyai pelbagai fahaman dan kepercayaan, antaranya pemujaan nenek moyang serta fahaman aliran Konfusianisme. Fahaman aliran Konfusianisme telah mempengaruhi pemikiran masyarakat Cina agar mempraktikkan nilai-nilai murni dan unsur-unsur moral dalam kehidupan mereka. Faktor yang kelima, sistem politik dan pemerintahan. Terdapat pelbagai aliran pemikiran politik, tetapi yang telah memberi banyak perubahan adalah fahaman legalisme yang telah membantu
menukarkan sistem pemerintahan feudal kepada sistem birokratik berpusat. Yang akhir sekali, pengaruh Islam dalam tamadun Cina telah membawa kepada pelbagai sumbangan yang telah mengembangkan tamadun Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Azmi bin Syarin dan saya akan menerangkan sedikit tentang teori kedatangan Islam ke China. Terdapat 5 teori, iaitu yang pertama adalah berdasarkan catatan sejarah dinasti Sui sekitar 605 hingga 618 Masihi dan dinasti Tang iaitu sekitar 618 hingga 905 Masihi. Dinyatakan bahawa telah wujud kapal dagangan orang Cina yang sampai di Teluk Parsi pada abad ke-5 Masihi dan telah ada penempatan orang Arab di sekitar pelabuhan utama di China. Teori kedua pula, pada zaman Rasulullah SAW, di mana Sa'ad bin Zubair telah mengikuti rombongan ke Habsyah pada tahun 619 Masihi dan berdakwah di China pada 630 Masihi. Ketika itu beliau bersama sahabat beliau Yusuf telah berdakwah di Changzhou dan Canton sebagai serta bertanggungjawab untuk mendirikan masjid, iaitu Masjid Qilinse dan Guangta. Teori ketiga pula, mengikut rekod sejarah dinasti Tang, Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengetuai pendakwah telah membawa Islam ke China. Sewaktu pemerintahan Maharaja Yongwei dalam dinasti Tang pada abad ke-7 Masihi, beliau juga merupakan panglima perang laut Islam. Yang keempat pula, terdapat pendapat yang menyatakan ketika zaman Tang Sui, iaitu sekitar 627 hingga 655 Masihi, Islam telah dibawa ke China dan Abu Hamzah Ibnu Hamzah yang merupakan anak kepada sepupu Rasulullah SAW, iaitu Hamzah bin Abi Talib, merupakan orang Islam pertama yang tiba di China pada ketika itu, dan bersama beliau adalah 3,000 orang muhajirin yang berhijrah ke negara China dan menetap di kawasan Son Gantu. Teori yang terakhir adalah menurut catatan rasmi Islam dibawa kira-kira pada 650 Masihi, iaitu pada kurun ke-7 Masihi. Dan ketika itu zaman dinasti Tang, iaitu sekitar 618 hingga 905 Masihi, apabila tiba sebuah utusan Islam ke Chang'an yang dikenali sebagai kota Xi'an, iaitu ibu kota dinasti Tang yang dikirim oleh Khalifah Utsman bin Affan. Assalamualaikum, nama saya Naim dan saya akan membahaskan tentang kesan-kesan pengaruh Islam terhadap tamadun Cina. Kesan pertama ialah dalam bidang astronomi, di mana pembinaan balai cerat pada dinasti Yuan dan penemuan 356 1/4 hari dalam setahun. Tokoh utama ketika itu dalam bidang astronomi ialah Shah Mauluddin atau dikenali sebagai Jamaluddin. Beliau ni berjaya menterjemah nama bintang, mencipta pelbagai alat kaji bintang dan cuaca serta kalender takwim Wan Nendi. Kalender ni berjaya dijadikan takwim rasmi kerajaan mulai 1265 Masihi sehingga 1281 Masihi. Sumbangan yang kedua pula ialah dalam ilmu matematik, di mana masyarakat Islam pada zaman dinasti Tang dan dinasti Song telah memperkenalkan kaedah pengiran Arab iaitu Zi Yi Li Shu, kaedah 60 darjah iaitu Qiu Jili, algebra dan trigonometri. Trigonometri ini dikaji oleh Al-Khawarizmi dan dibangunkan dan diperbarui oleh Al-Batani. Jabir bin Afyah dan Jabir bin Afyah Abu Wafa Al-Batani. Al-Batani ni dia telah memberikan 3 formula utama terbitan daripada segitiga, iaitu sinus, cosinus dan tangent. Afyah Abu Wafa pula telah menemukan formula cosecant dan secant. Okey, untuk sumbangan yang ketiga dalam bidang pelayaran, iaitu di mana umat Islam berjaya membantu perkembangan pembinaan kapal dan menggerakkan usaha pelayaran di serata dunia. Sebagai contoh, Laksamana Cheng Ho atau nama sebenarnya Ma San Pao telah mulakan pelayaran ke luar China. Masyarakat Islam juga turut majukan bidang pelayaran lain seperti peralatan untuk belayar, contohnya seperti kompas, kaedah ukuran air dan ilmu melihat buruj. Okey, untuk kesan keempat pula ialah dalam bidang perubatan, di mana kaedah dan bahan perubatan Arab telah dibawa masuk dan digabungkan dengan ilmu perubatan Cina.
Jabatan Kesihatan atau Kuang Huizi telah ditubuhkan pada tahun 1277 Masihi dan pada 1292 Masihi, Lembaga Perubatan Muslim atau Hui Hui Yawo Yuan ditubuhkan, di mana hospital pertama juga turut dibina. Selain itu, banyak kitab-kitab perubatan yang kita dapat lihat hasil sumbangan-sumbangan tokoh Islam ketika tamadun Cina. Okey, untuk kesan seterusnya ialah dalam bidang pembinaan pula. Islam ni telah memberi banyak sumbangan besar kepada tamadun Cina. Antaranya, arkitek-arkitek Muslim mempunyai teknik kejuruteraan yang tinggi. Selain itu, kita dapat lihat kebanyakan masjid-masjid di Cina menggunakan kaligrafi Hot Arab sebagai hiasan di dalam masjid. Dan penggunaan anak bintang dan juga bulan di atas bumbung. Okey, bumbung masjid. Seterusnya dalam bidang ketenteraan, dua orang Muslim iaitu Alauddin Al-Mufari dan Ismail Al-Syami telah memberi sumbangan besar terhadap tamadun Cina, di mana mereka ni berjaya mencipta meriam Hui Hui dan meriam Ziyi. Meriam Hui Hui ni dia sangat besar dan pelurunya seberat 150 kg, manakala meriam Ziyi ni menggunakan api untuk menghidupkan pelurunya. Untuk dalam kebudayaan Cina pula, orang Islam dia menterjemah nama mereka ke nama Cina sama ada menggunakan nama keluarga isteri atau sebutan nama keluarga Cina yang hampir sama. Selain itu, orang lelaki mula memakai kopiah dan orang perempuan mula memakai tudung ataupun hijab. Okay, bagi membahaskan penindasan etnik Uyghur ni, saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang etnik Uyghur. Empire Uyghur ni dia telah wujud sejak 17,000 tahun dahulu di daerahmu. Kaum Uyghur ni dia telah mula mendiami di bahagian paling timur Turkistan dari abad ke-8 Masihi. Kemudian pada tahun 1450 Masihi, majoriti masyarakat Uyghur ni dia telah pun memeluk agama Islam, dan etnik Uyghur ni dia bertutur menggunakan bahasa Turki dan menggunakan tulisan Arab. Sekitar tahun 1876 Masihi, dinasti Qing mula menjajah Turkistan Timur selepas Empire Uyghur ni semakin lemah, dan selepas perang selama 8 tahun. Ianya diklasifikasikan sebagai sebahagian daripada wilayah taklukan Manchu pada 1884 dan ditukar namanya kepada Xinjiang. Okey, pada tahun 1911, Parti Komunis Cina berjaya menjatuhkan Empire Manchu atau dikenali sebagai dinasti Qing, dan bermula di Wuchang, menyebabkan Xinjiang ni dia jatuh pada kerajaan Cina. Dan pada ketika itu, kawalan Cina kat atas Xinjiang ni dia agak longgar, dan kesempatan ni digunakan oleh etnik Uyghur untuk bebas daripada cengkaman Cina, dan mereka telah menubuhkan Republik Timur Turkistan dan melakukan sebanyak 2 kali penentangan pada tahun 1933 dan 1944. Kemudian Cina dia tidak berdiam diri. Dia ni melancarkan pencerobohan tentera iaitu People's Liberation Army atau dikenali sebagai PLA, dan telah berusaha di Timur Turkistan pada tahun 1949 hingga tertubuhnya wilayah autonomi Xinjiang. Dan kemudian kedudukan Xinjiang ni sangat strategik dalam peta laluan sutera, menyebabkan bumi mereka ni sentiasa dijajah. Sebab tu negara China nak sangat daerah Xinjiang ni. Dan semenjak daripada itu, pelbagai tragedi hitam telah berlaku dan menyebabkan penindasan etnik Uyghur. Okey, antara penindasan yang telah mengakibatkan etnik Uyghur ni ialah mereka ni tidak dibenarkan berpuasa pada bulan Ramadan, dan juga tidak dibenarkan menyimpan Al-Quran atau membacanya. Masjid juga ditutup dan dibuka pada waktu tertentu sahaja, dan perempuan tidak dibenarkan untuk ke masjid. Kaum lelaki tidak dibenarkan membela janggut, dan perempuan tidak dibenarkan memakai hijab. Mereka juga mengalami kesukaran untuk mendapatkan pasport ke luar negara, dan nama mereka langsung tidak boleh ada unsur nama Islam. Kesimpulannya, seperti yang kita tahu, tamadun Cina merupakan tamadun yang sangat luas pengaruhnya. Mereka telah berkembang sehingga ke dunia barat dan telah membuktikan bahawa mereka mampu bersaing dengan tamadun-tamadun lain. Terdapat ciri-ciri tersendiri yang sangat unik terhadap tamadun Cina, dan mereka juga kaya dengan penciptaan dan penemuan sains yang banyak memberikan sumbangan kepada teknologi dan sains dunia. Hasil interaksi antara tamadun dan sikap keterbukaannya terhadap tamadun lain telah memberikan kemajuan kepada tamadun Cina. Islam sifat sejagat dapat dibuktikan dengan kedatangan Islam ke Cina. Perdagangan dan politik merupakan faktor utama dalam kemasukan Islam di Cina. Pengaruh Islam telah meliputi hampir semua aspek kebudayaan masyarakat Cina, dan akhir sekali masyarakat Cina
masyarakat Islam Cina juga berjaya membuktikan sumbangan Islam kepada kemajuan peradaban Cina.